Dalam video kali ni, kita nak review 4 perlawanan quarter final UCL yang telah pun berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So kali ni kita nak review perlawanan UCL yang telah pun berjalan. Nampaknya dah tercatat dah 4 tim yang akan ke semifinal, iaitu pasukan Real Madrid, Manchester City dan 2 pasukan daripada Itali, iaitu Inter Milan dan juga pasukan AC Milan. Dan yang paling menarik, satu pasukan Itali confirm akan main dekat final, antara pasukan AC Milan ataupun pasukan Inter Milan. Dan kita juga akan menyaksikan perlawanan menarik antara pasukan Real Madrid dan juga pasukan Manchester City, yang mana boleh kata dua-dua tim ni adalah calon favourite untuk jadi juara pada musim ni. Tak mau cakap banyak, kita tengok UCL perlawanan pertama dulu, iaitu perlawanan Real Madrid dengan Chelsea. Chelsea sebelum game betul-betul semangat berkobar-kobar tahu nak menang dalam game ni. Sebab ialah mereka kena tinggal 2-0 je. Dan dalam game ni, lagi-lagi daripada separuh masa pertama, aku boleh pujilah permainan Chelsea sebab nampak mereka ni ada passion. Tapi bila aku tengok passion mereka ni, aku teringat Weghorst. Sebab apa? Sebab mereka ada passion je, semangat untuk press, tapi kualiti mereka ni masih jauh kalau nak dibandingkan dengan pasukan Real Madrid. Perlawanan dalam game ni, lagi-lagi separuh masa pertama, Real Madrid nampak struggle tau nak hadap dengan permainan intensity tinggi daripada Chelsea. Sebab Real Madrid cuba nak main daripada tengah gunakan Kroos dan juga Modric. Tapi Chelsea betul-betul press mereka, lagi-lagi play macam Kovacic. Selalu sangat rampas bola daripada Kroos. Dan awal-awal ni aku boleh kata, "Wih, Chelsea boleh nak comeback ni." Tapi kalau kita tengok sebelum daripada game lagi kan, hang tengok line up kan. Bila aku tengok line up Chelsea dalam game ni, aku fikir kan, betul ke Tok Boehly dah spend sampai 500 juta beli player ni? Spend mahal-mahal lah kali striker pakai Havertz juga. Aku bukanlah nak kata Havertz ni bukan player yang bagus, tapi Havertz main sebagai nombor 9 memang tak bagus. Aku rasa posisi yang sesuai untuk Havertz adalah belakang striker ataupun attacking midfielder. Sebab dia jadi finisher dalam game ni lah punca Chelsea tak dapat skor gol. Sebab separuh masa pertama banyak jugalah chance pasukan Chelsea sepatutnya boleh skor. Tapi disebabkan ketumpulan Havertz depan gol, membuatkan Chelsea struggle nak dapatkan gol. Habis tak nak modal, Lampard letak Kante depan untuk support Havertz dekat depan. Padahal posisi asal Kante adalah dekat midfield. Ni semua sebab nak bagi Enzo main kat bawah lah. Tapi Enzo dalam game ni bagi aku kurang sikit lah. Tamat separuh masa pertama dengan 0-0. Chelsea ada intensity tapi tak ada finishing. Sayang lah sebab mereka ada chance tapi tak skor. Masuk second half pula, Real Madrid dah dapat nampak dah cara untuk makan pasukan Chelsea ni. Sebab kalau tengok defender pasukan Chelsea kan, bukan defender pasukan Chelsea lah, defender under pasukan Lampard. Sebab aku dapat baca taktikal Lampard ni waktu dia kat Everton, waktu dia kat Chelsea sebelum ni. Kalau pasukan Lampard ni nak buat high intensity pressing, mereka ni akan pressing dekat satu tempat je, yang mana akan membuatkan satu lagi space dekat belah kawasan lain akan terbuka besar. So second half Real Madrid buat apa? Real Madrid suka change side je. Dapat bola change side, dapat bola change side. Bila play Chelsea ramai berkerumun, mereka akan change side. So waktu second half dapat nampak, walaupun play Chelsea mengamalkan permainan intensity tinggi macam first half, tapi separuh masa kedua Real Madrid lagi bagus daripada segi change side. Dan hang tengok second half dapat 2 gol. 2 gol jaringan daripada Rodrigo. Yang gol kedua tu memang kuajak ah. Rodrigo tu memang dah level menganjing gila dekat Chelsea. Aku suka tengok link up Vinicius dengan Rodrigo dalam game ni. Walaupun Benzema dalam game ni agak kurang sikit ah. Dan boleh tengok ah gol kedua pasukan Chelsea ah, Vini tarik defender dekat dengan dia sampai terbuka space dekat belakang tu. So ni lah masalah yang selalu dilalui oleh tim Lampard. Aku boleh kata dalam game ni defense yang boleh pakai sikit je Thiago Silva lah. Fofana dengan Chalobah memang selalu terlepas bola. Lagi satu salah sebab Real Madrid boleh menang dalam game ni adalah disebabkan kehebatan Courtois. Walaupun dalam game ni dia kena dia kena pressure dengan fan Chelsea sebab dia ni kan bekas pemain Chelsea, tapi dia menampilkan permainan cukup bagus, save banyak bola crucial, sampaikan play-play Chelsea dah putus asa dah macam mana nak skor lawan dengan dia. Lampard cubalah buat beberapa pertukaran, masukkan play-play macam Modric, masukkan macam Sterling, tapi Sterling main winger dalam game ni tak boleh pakai lah. Masukkan Joao Felix, tapi waktu tu dah boleh kata terlambat lah. Sebab aku boleh nampak Chelsea ni daripada dah tak boleh main dah lepas kena 1-0 tu. Memanglah mental hang akan dah lah ketegalan 2-0. Lepas tu hang nak ligan gol, tiba-tiba hang kena pula. Tapi tu lah Real Madrid memang deserve untuk lepas dalam game ni. Chelsea lepas ni tumpulah dekat dalam liga supaya tak tersingkir. Ni bukan buat lawak tau. Ni boleh jadi juga kalau performa mereka stay macam ni, memang boleh tersingkir liga tau. Sebab jadual mereka lepas ni tough juga. Kita tengok game kedua pula, iaitu pasukan daripada Itali. Napoli lawan dengan pasukan AC Milan. Game lepas AC Milan dah menang 1-0. Dalam game ni, walaupun kembalinya Osimhen dalam pasukan, nampaknya pasukan AC Milan dah boleh baca dah betul-betul taktikal pasukan Napoli. Satu benda yang pasukan AC Milan berjaya buat adalah mereka ni berjaya kunci pergerakan Kvaratskhelia. Macam game-game lepas, macam 2 game lepas, Kvaratskhelia memang struggle bila lawan dengan pasukan AC Milan. Tapi sebelum ni tak ada Osimhen. Dan kali ni beza dia ada Osimhen. Nampaklah attacking pasukan Napoli lagi tajam. Tapi pasukan AC Milan nak bagi play Napoli cross pun memang payah. Satu lagi hebat goalkeeper AC Milan lah. Dalam game ni memang padu wah. Walaupun buat 3 save, tapi 3 save dia tu crucial.
Dan kalau hang tengok balik kembalinya Mike Magnan dalam goalkeeper pasukan AC Milan, 3 game sebelum ni depa dapat clean sheet 3 game berturut-turut tau. Dalam game ni je baru bolos, tu pun bolos last minute. AC Milan still menampilkan permainan sama macam game lepas Depa cuba bertahan dalam game ni dan buat counter attack menggunakan individual ability. Gunakan play macam Rafael Leao je untuk larikan bola tu untuk bagi terabuk defense pasukan Napoli. Dan nampaknya aku rasa kalau aku fan Napoli, mungkin aku akan sakit hati dengan Rafael Leao sebab 3 game berturut-turut Rafael Leao ni memang kucak-kacirkan defense pasukan Napoli. Dan walaupun Napoli yang control game, Napoli yang banyak shot, Napoli yang control midfield, tapi attacking pasukan AC Milan lagi efektif. AC Milan just lancarkan beberapa counter attack je untuk dapatkan gol daripada Olivier Giroud. Dan setiap kali AC Milan buat counter attack memang bahaya, memang bagi masalah dekat defense pasukan Napoli. Tapi goalkeeper pasukan Napoli pun dalam game ni boleh kata cemerlang juga sebab dia berjaya menyelamatkan penalti juga. Dan Kvaratskhelia dalam game ni memang tak boleh nak buat apa mat. Sebab setiap kali dia dapat bola paling kurang 2-3 orang akan jaga dia. Tapi bila dia 2-3 orang jaga dia, dia cuba nak mainkan permainan macam sama sebelum ni juga. Dia tetap nak dribble, dia kurang lengkap dengan left back pasukan Napoli. Buatkan AC Milan lagi senang lah nak rampas bola daripada dia. Dan satu lagi, bila player Napoli dapat bola, mereka ni memang target Osimhen je. So lagi senang lah kerja defend pasukan AC Milan. Tapi satu benda yang aku sayangkan dalam game ni adalah Kvaratskhelia miss penalti minit 82 tu lah. Sebab aku rasa kalau Kvaratskhelia boleh skor minit ke 82 tu, mungkin akan menjatuhkan moral pasukan AC Milan dan akan menaikkan semangat pasukan Napoli untuk cari gol penyamaan. Sebab kalau dia skor tu ada lebih kurang 8 minit lagi depa nak liang gol, kemungkinan besar boleh. Tapi lalah kali dia sepak tak masuk. Dan gol jaringan Osimhen tu aku boleh kata gol segera hati je lah. Gol memang minit ke 94 tak boleh nak buat apa dah, memang dah terlambat dah. Dan walaupun dalam game ni Napoli control game, Napoli banyak buat shot, tapi aku boleh kata AC Milan memang deserve untuk masuk semifinal sebab depa lagi efektif daripada serangan dan juga defending. Kita tengok next game pula iaitu pasukan Benfica dengan pasukan Inter Milan. Seri 3-3. Bagi aku Benfica dalam game ni jatuh banyak kali, tapi depa cuba bangkit banyak kali juga. Aku bagi respect dekat Benfica walaupun depa dah pun tersingkir. Hambainlah agregat depa kena tinggal 2-0 game lawan dekat pasukan Inter dan Inter Milan masih memainkan permainan yang sama juga. Depa main bertahan dan juga main counter attack dan benda tu memang berjaya sebab attacking pasukan Benfica bila depa menyerang, depa ni akan menyerang secara beramai-ramai. Dan minit ke-14 je Inter berjaya dapatkan gol melalui jaringan Nicolo Barella. Waktu tu aku fikir macam Benfica ni dah tak ada semangat dah ni kan, habislah. Tapi tak mat, depa still fight, depa still lawan, depa masih lagi percaya dan depa berjaya dapatkan gol juga sebelum tamat separuh masa pertama. Masuk second half sekali lagi mat, depa kena jaringan Lautaro Martinez 2-1 dan lepas kena gol kedua tu lah pasukan Benfica dah nampak depa ni dah down dah. Boleh kata sebelah orang pemain Benfica yang main atas padang tu dah hampir semua dah tak percaya yang depa ni boleh lepas ke semifinal. Sebab yalah depa kena 2-1, agak-agak 4-1 dah mat. Depa kena ligan lagi 3 gol tu. Tu pun nak bagi sama je. Dan disebabkan depa dah down tu, Korea senang je skor gol, makan defend pasukan Benfica, lepas tu skor gol ketiga. Tapi pasukan Benfica tak mengalah, depa still cari gol dan berjaya dapatkan 2 gol pada penghujung separuh masa kedua dekat ujung-ujung game. Jaringan daripada Antonio Silva dan juga Petar Musa. Tapi still gol tu tak cukup untuk buat pasukan Benfica untuk menang dalam game ni. Tapi walaupun depa kalah, aku nak bagi respect dekat depa walaupun depa ni dah kena tinggal sampai 3-1, agregat 5-1, depa ni still tak mengalah. Waktu Inter lead sampai 5-1 tu lah, defend pasukan Inter banyak buat silap sebab mungkinlah depa rasa depa ni dah terlalu selesa dan aku rasa kalau pasukan Benfica berjaya dapatkan gol lagi awal, mungkin depa berjaya comeback dalam game ni. Tapi tu lah, sekali lagi macam Napoli tadi dah terlambat. Kita tengok last game pula, Manchester City lawan dengan pasukan Bayern. Pasukan Bayern ikat pasukan Manchester City seri 1-1. Dalam game ni satu lah, Bayern attacking bagus tapi finishing tak ada. Man City tak boleh main macam biasa tau. Man City kan selalu depa ni akan cuba pegang position kan. Tapi dalam game ni depa tak boleh pegang position. Sebab setiap kali depa dapat bola, player-player Bayern akan intense pressing dekat depa. Play macam Rodri, macam Gundogan, macam John Stone dalam game ni memang struggle. Sebab bila dapat bola, depa ni akan struggle untuk cari teammate-teammate depa dan depa ni tak sempat nak susun structure dekat midfield. Dan high intensity pressing daripada pasukan Bayern memang betul-betul bagus. Tapi sayang bila sampai dekat final third, depa tak tahu nak buat apa. Dribble dah cun dah daripada tengah, link up bagus dah, masuk dekat kotak tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat antara crossing ataupun nak shoot terus, tak tahu nak buat shoot ataupun nak cross terus. Kalau shoot pun selalu kena block ataupun kalau shoot memang just beda hobi je, memang nak bagi Edison save je. Dan minit ke-37 lah, pasukan FC dapat penalti, Upamecano terkena tangan. Upamecano dalam game ni macam biasa, walaupun dia tak nak buat big mistake macam game lepas, tapi dalam game ni dia still main buruk. Dia bagus daripada segi build up, dia boleh carry ball daripada bawah ke atas, tapi daripada segi defensive work memang agak kurang. Yang pertama tu hampir-hampir kena kad merah, nasib baiklah Haaland offside. Kalau tidak dia dah kena kad merah awal. Yang penalti tu aku tak boleh nak salahkan dia lah sebab nampak macam tipis gila benda tu. Yang ketiga adalah gol Haaland tu. Gol Haaland tu walaupun movement Haaland memang bagus, tapi disebabkan Upamecano
bola tergelincir jatuh tu lah membuatkan Haaland ni lagi mudah untuk skor. Dan hang dapat nampak lah play-play Bayern memang koyak lah bila Haaland skor tu. Sebab sebelum tu pasukan Bayern memang attack kau-kau tapi tak dapat gol. MC dalam game ni just main counter attack je dan berjaya dapatkan gol. Gol tu juga adalah disebabkan salah Bayern sendiri sebab mereka terlalu all out attack sampai mereka ni lupa ada Haaland dengan De Bruyne dekat atas tengah tunggu bola. Dengan satu clearance je daripada John Stones dapat dekat De Bruyne passing kat Haaland terus skor. Dan bila dah leading 1-0 tu aku boleh kata dah habis lah Bayern. Tukar dalam game ni sampai kena kad merah tau. Kemungkinan besar kalau Bayern ada finisher dalam game ni macam Robert Lewandowski, mungkin mereka boleh paling kurang untuk menang dalam game ni. Tapi sayang juga Choupo-Moting dalam game ni memang finishing dia tumpul gila. Dan lah kali pasukan Bayern dapat penalti, mereka skor. Tu boleh kata gol sagu hati je lah. Bagi tak malu kalah dekat tempat sendiri, tapi kalah secara agregat dengan 4-1. Aku boleh kata kemenangan ni adalah kemenangan yang solid untuk pasukan Manchester City. Walaupun mereka lawan dengan pasukan Bayern dekat tempat lawan, tapi mereka berjaya cope dengan attacking pasukan Bayern dan berjaya bertahan dengan cukup bagus untuk singkirkan Bayern dalam UCL. So kalau kita tengok perlawanan semi final nanti antara pasukan Real Madrid dan juga pasukan Manchester City, kalau hang tengok daripada segi kekuatan pasukan, aku boleh kata kekuatan pasukan lebih kepada pasukan Manchester City. Tapi ni UCL, competition yang besar. Competition yang besar ni bukan saja memerlukan kualiti pemain tinggi, tapi memerlukan ketenangan player dan kematangan player dalam buat keputusan. So nanti Real Madrid lawan dengan pasukan Manchester City, aku still rasa dua-dua tim ni ada peluang 50-50. Walaupun pasukan Manchester City musim ni dah boleh kata upgrade lah berbanding musim lepas. Sebab musim lepas mereka tak ada Haaland, musim ni mereka ada Haaland. Tapi still Real Madrid satu benda yang aku respect dekat mereka, bila mereka main home ataupun away, mereka still main dengan cara yang sama. Ni menunjukkan play-play mereka betul-betul tenang dan tak terpengaruh dengan situasi semasa. Hang tengoklah dekat round 16 mereka bantai Liverpool dekat Anfield. Dekat quarter final mereka kalahkan Chelsea 2-0 macam tu je. So dekat semi final mana kita tahu kemungkinan pasukan Real Madrid boleh marah ke final sekali lagi pada kali ni. Ataupun hampa rasa Manchester City akan boleh beat Real Madrid kali ni. Antara pasukan AC Milan dan juga pasukan Inter Milan, bertemu antara pasukan Inter dan juga AC Milan bagi aku sangat-sangat menarik sebab dua-dua tim ni menampilkan corak permainan sama, iaitu bertahan dan lancarkan counter attack. Tapi cara counter attack dua-dua tim ni berbeza tau. Pasukan AC Milan depa ni akan counter menggunakan individual ability. Pasukan Inter Milan depa ni akan counter menggunakan kerjasama satu pasukan. Tapi aku bukanlah kata AC Milan tu seorang-seorang je dribble. Tapi kalau satu pasukan tu berjaya hentikan gerakan Rafael Leao, pasukan AC Milan mungkin akan struggle dalam game ni. So tu apa prediction hampa untuk semi final UCL nanti dan siapa calon juara prediction untuk hampa. Dan jangan lupa saksikan perlawanan Europa League pada awal pagi esok. Kita tengok fan Manchester United raya ke tidak nanti. Dan kemungkinan besar ni adalah video last sebelum raya lah. Sebab esok takut tak ada lah, takut kalut. Tapi insyaAllah kalau dan kita buat video. Tapi apa-apa pun nak ucapkan hampa semua terima kasih sebab support sampai ke hari ini. Dan selamat hari raya diucapkan kepada hampa semua. InsyaAllah lepas raya kita akan umumkan giveaway. Aku tak buat lagi giveaway 80k subscriber. InsyaAllah kita akan buat lepas raya, ok? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.